kita selalu mendengar apabila titah tuanku ini, pelbagai pandangan terutamanya kesemuanya datang daripada ahli politik. Betul. Daripada mula-mula yang mengetuk memberi kenyataan itu adalah ahli parlimen daripada Pasir Gudang, Hassan Karim. Baik. Dari PKR sendiri, daripada parti kerajaan, diikuti oleh Setiausaha Agung PAS, Taki Yudin Hassan. Kemudian disambut pula oleh KJ Khairi Jamaluddin. Begitu jugalah menyambut di antara ahli-ahli parlimen. Ada yang menyokong, ada yang tidak, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam tu, ada yang kata itu titah peribadi tuanku, bukannya di atas kapasiti yang di Pertuan Agong, macam-macam Haji. Tetapi dari sudut perlembagaan, tidak ada siapa pun nak bercakap. Dan memang tepat sebab tu hari ni tak boleh cancel. Tuan Haji kena duduk sini, bagi kami semua faham dari sudut perlembagaan, ada ke tuanku ni bertitah atas kapasiti peribadi lah. Dan okay, Tuan Haji, saya nak pergi terus package 3 in 1 soalan saya. Apa dia? Saya nak Tuan Haji, daripada dua tajuk kita, perpaduan dan kestabilan politik, saya nak sentuh dulu ke kestabilan politik. Baik. Bahagian pertama ni, saya nak Haji bagi pandangan Haji tentang kenyataan yang dibuat oleh MP Pasir Gudang. Baik. Sikit. Taki Yudin Hassan, dia kata kenyataan tuanku itu adalah pandangan peribadi. Dan juga Khairi Jamaluddin sendiri. Baik. Dari sudut perlembagaan. Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih Saudara Fazli. Saya rasa saya ucap terima kasih kerana bersusah payah mengeluarkan klip video. Apabila kita nak bincang sesuatu, amat penting untuk kita lihat sumber dia sebenarnya. Begitu juga sebelum saya nak komen apa yang diberi pandangan oleh Hassan Karim Pasir Gudang, oleh Taki Yudin Hassan maupun oleh Khairi Jamaluddin, saya perlu terlebih dahulu minta semua di sini berlaku adil kepada kebawah duli tuanku yang di Pertuan Agong untuk membaca titah diraja teks yang asal. Sebab kalau kita salah baca atau tidak baca, maka kita akan anggap apa yang mereka katakan, bukan yang bertiga saja, sesiapa katakan seolah-olah ia itu betul. Jadi untuk mengetahui apakah dia yang dituturkan, dititahkan oleh baginda tuanku, teks ada. Teks boleh diperolehi daripada portal rasmi Parlimen. Dia mengandungi 37 perenggan, 11 muka surat. Tetapi dua isu ni, terutamanya isu yang kedua ni, iaitu perpaduan, dia termasuk dalam perenggan 7 titah baginda tuanku. Marilah kita sama-sama baca. Untuk kita dengar dulu, faham dulu apa yang diungkapkan. Daripada kita dengar orang lain bagi komen perkara tersebut. Baik. Perenggan 7 titah baginda tuanku berbunyi seperti berikut. Buka kata. Ingin juga saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan dari mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara. Ingat, kata kunci adalah mengganggu gugat kestabilan politik negara. Kemudian di perenggan yang sama, baginda tuanku bersambung. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Ayat ketiga, perenggan yang sama. Jika ada yang hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. 3 ayat dalam perenggan 7. Yang menjadi khilaf dalam pandangan saya adalah ramai tidak merujuk ayat sebenar tuanku. Baginda mengatakan, kata kunci tadi, cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara. Ada tak baginda tuanku mengatakan yang cuba menjatuhkan kerajaan? Di sini saya kena betulkan rujukan Khairi Jamaluddin. To be fair to Khairi Jamaluddin, keseluruhan kenyataan beliau lebih tepat. Tapi rujukan perkataan tu, baginda tuanku tak mengatakan
dia tidak akan melayan kejatuhan kerajaan. Perkataan menjatuhkan kerajaan tak wujud. Mengganggu gugat politik yang wujud. Konspirasi. Tak. Perkataan konspirasi pun tak wujud. Oh, tak wujud Mengganggu gugat keadaan politik. Apa maksud dia? Maksud dia ni, dalam pahaman saya, untuk berlaku adil kepada baginda tuanku, dia memaklumkan bahawa kalau ada orang nak cuba mengganggu gugat, menimbulkan porak-peranda, menimbulkan kucar-kacir berkaitan sistem tadbir urus negara, yakni sistem politik dalam bahasa biasanya, dia tidak akan melayan permintaan untuk mengganggu gugat. Adakah ini bermaksud baginda tuanku tidak akan mengikuti keperluan sekiranya ada bukti bahawa majoriti telah hilang daripada tangan Perdana Menteri? Tidak. Baginda tak kata begitu. Tak ada langsung. Jadi di sinilah masalah kita adalah kita terlampau toksik. Toksik. Ramai daripada kita sejak kebelakangan ini, beberapa tahun yang lalu, saya nampak kita terlampau toksik. Kita menganggap itu yang dimaksudkan oleh baginda tuanku atas pahaman-pahaman peribadi masing-masing. Sedangkan bukan saja itu tidak diungkap, itu tidak dimaksudkan. Kenapa saya kata tidak dimaksudkan? Sebab sebelum Perengan 7, di Perengan 2, titah baginda tuanku, dia bermula dengan mengatakan begini. Pemerintahan saya sebagai Yang di-Pertuan Agong adalah sama seperti Yang di-Pertuan Agong yang terdahulu. Mengikut perlembagaan persekutuan, dasar dan peraturan yang ditetapkan. Baginda tuanku telah mengaku dia kena mengikut perlembagaan persekutuan. So kalau perlembagaan persekutuan mempunyai proses dan kaedah sesebuah kerajaan boleh terjatuh, maka baginda tuanku kena ikut. Itu dalam titah dia. Kenapa Perengan 2 tidak dirujuk? Kenapa terus ke Perengan 7? Bagaimanakah kita memberi maksud sebenar mengganggu gugat politik kalau kita tak rujuk Perengan 2? Tak berlaku adil kepada ketua negara. So, pahaman saya adalah sebab terdapat banyak ura-ura sebelum daripada ini di akhir bulan Januari. Contohnya macam cakap-cakap angin, langkah Dubai, langkah Chowkit. Betul. Kalau perkara itu wujud Langkah secara syaitan. sah, langkah syaitan atau langkah Sheraton ke, kalau benda itu wujud secara fakta, daripada bacaan saya, titah baginda tuanku, dia tidak akan menghalang proses menjatuhkan kerajaan yang hilang majoriti. Tapi kalau sekadar cakap-cakap langkah Dubai, tapi sebenarnya tak wujud, itu menjadi mengganggu gugat politik. Bayangkan, rakyat mendengar ada langkah Dubai, langkah Sheraton, langkah Chowkit, whatever. Bukankah rakyat akan tertunggu-tunggu? Itu rakyat. Betul. Now, penjawat awam, katakanlah pada bulan Disember, mana-mana kementerian diarahkan membuat A, B dan C. Kemudian dengar, oh ada langkah Dubai. Penjawat awam akan anggap apa? Ya, awak suruh saya buat. Perlu ke saya nak buat sekarang? Apa kata kalau langkah Dubai itu diumumkan esok, rugi je time saya, Betul. rugi je pegawai saya. Menteri pun tak ada lah. Menteri pun tak ada. So, bukankah mengganggu gugat sistem tadbir urus politik negara? Kalau sekadar cakap-cakap tanpa fakta. Begitu juga orang asing. Pelabur-pelabur asing. Baru nak masuk laburan di Malaysia, dikatakan langkah Dubai. Kalau wujud, tak apalah. Bawa terus mengikut proses perlembagaan. Sama ada buat melalui usul undi tak percaya, ataupun kalau usul undi tak percaya itu tidak dapat dilaksanakan, bangkitkan kepada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong melalui adab dan cara biasa perkara itu dibawa ke maklumat Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong. Jadi secara keseluruhannya, saya tak nampak sebagai seorang rakyat Malaysia dan pengamal undang-undang, saya tak nampak bagaimana ramai terus lompat mengatakan baginda tuanku takkan jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Itu tidak dinyatakan. Baginda tuanku tidak langsung menyatakan perkara tersebut. Ya, ada rujukan dibuat, hormati keadaan, iaitu kerajaan
perpaduan. Hormati maksudnya selagi dia kerajaan, kita hormatlah. Selagi dia kerajaan. Tapi kalau ada kejatuhan majoriti, maka baginda tuanku akan menghormati keperluan perlembagaan. Kenapa kita nak baca lebih daripada apa yang dikatakan? Sehingga perlu ke kita sekarang nak mengatakan itu pendapat peribadi agung? Apa pula pendapat peribadi? Betul. Itu pendapat yang betul dari segi perlembagaan. Pendapat rasmi. Pendapat rasmi sebagai ketua negara dalam titah tersebut. Pembukaan dan juga padan atau sesuai dan selari dengan peruntukan perlembagaan. Jadi saya tak nampak bagaimana ramai mengatakan ini salah. Saya minta maaf di sini. Hassan Karim Pasir Gudang adalah antara ahli Dewan Rakyat yang saya sangat hormati. Tak kala Parlimen ke-15 ni. Saya pernah nyatakan beberapa kali dalam program kita. Satu-satunya ahli Dewan Rakyat yang saya hormati adalah Hassan Karim. Kerana beliau akan berani bercakap yang betul dan menidakkan yang salah walaupun dilakukan oleh kerajaan parti beliau sendiri. Tetapi di sini berkaitan titah baginda tuanku, saya perlu secara hormat berbeza pandangan dengan Hassan Karim. Kerana Hassan Karim mengatakan bahawa ini salah untuk Agung cross the line. Dan beliau telah kononnya cross the line. Saya berpendapat baginda tuanku tak cross the line perlembagaan pun. Baginda tuanku cuma mengatakan dia tidak akan melayan ganggu gugat politik. Dia tak katakan dia takkan melayan suatu permintaan sah tentang kehilangan majoriti kerajaan. Di sini is beza dia. Tapi walaupun to be fair to Hassan Karim juga, mungkin soalan itu ditanya sebelum beliau sempat membaca titah baginda tuanku yang lengkap. Dan walaupun sekiranya beliau berpeluang, saya harap Hassan Karim yang saya hormati sebagai ahli Dewan Rakyat akan baca dengan lengkap ke semua 37 perenggan. Mungkin saya tidak merujuk perenggan lain yang ada terkandung perkara tersebut. Betulkan saya, I've got no problem. Tapi daripada bacaan saya ke semua 37 perenggan yang relevan adalah 7 dan 2. Dan di situ jelas baginda tuanku, mungkin ramai yang mendengar program ni mungkin tak selesa dengan apa yang saya cakap. Tapi kita kena jujur dan betul apa yang tepat. Kita kena mengakui baginda tuanku tidak melanggar perlembagaan. Bila baginda tuanku menitahkan di perenggan 7 dan perenggan 2 bahawa dia tidak akan melayan permintaan untuk mengganggu gugat politik. Itu tidak bermakna baginda tuanku bermaksud dia tidak akan benarkan kerajaan Anwar Ibrahim jatuh jika mereka hilang majoriti. Itu tidak ada langsung di situ. So please be fair to ketua negara, be fair to all. Dan saya harap ini diambil contoh oleh semua kita. Jangan kita baca sesuatu, jangan kita tonton satu video dengan fikiran toksik. Kita kena baca dan lihat dengan hati yang terbuka. Faham dulu apa yang dicakap. Kalau tak faham, baca teksnya. Kalau masih tak faham, tanya orang. Kemudian baru buat kesimpulan. Adakah kenyataan dia betul ataupun tidak. Dan di sini baginda tuanku tidak melangkaui kuasanya. Bukankah baginda tuanku mengatakan saya seperti agung-agung terdahulu adalah tertakluk kepada peruntukan perlembagaan. Persekutuan. Perlembagaan persekutuan. Saya tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. Bukankah itu pengakuan baginda tuanku? Kalau perlembagaan cakap kerajaan boleh jatuh, jatuh. Kalau perlembagaan cakap cara macam mana jatuhkan kerajaan, itu yang mengikat peraturan terhadap baginda tuanku. So saya tidak akan boleh menerima apa yang saya dengar sejak beberapa hari yang lalu. Kononnya Agung memberi pandangan peribadi. Kononnya Agung melanggar perlembagaan. Kononnya Agung cross the line. That is very rude. Saya minta maaf. Itu agak biadab untuk mengatakan Agung cross the line. Tapi saya yakin Hassan Karim tidak bermaksud apa yang berbunyi seolah-olah dia bermaksud. Dan walaupun sekalipun, saya harap dengan penjelasan yang telah saya berikan setakat ini, melainkan ada soalan lanjut. Oh, banyak. Ia dapat meredakan fahaman rakyat di mana-mana sudut sekalipun. Sama ada yang daripada kerajaan perpaduan
maupun daripada pihak pembangkang ataupun yang neutral seperti kita.